Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Raudah binti Muhammad Yusof merupakan pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Tajuk kajian saya adalah penerapan kemahiran vokasional dalam pentadsiran bilik darjah PBD Mata Pelajaran Pendidikan Teknikal dan Vokasional TVET. Keperluan tenaga kerja yang kompeten dilihat semakin tinggi permintaannya seiring dengan kepesatan Industri 4.0. Arifin et al. 2018 dalam kajiannya menyatakan isu ini sangat penting bertujuan bagi mengecilkan jurang kemahiran terutamanya kemahiran yang tidak sepadan dengan kehendak industri. Senario ini juga turut menuntut kaedah pembelajaran dan amalan pentadsiran yang berupaya menilai hasil pembelajaran yang dihasratkan ke atas pelajar. Manakala kajian Rusalam et al. 2019 menyatakan pembangunan kemahiran dan kompetensi pelajar memerlukan satu sistem pentadsiran yang berupaya menilai kompetensi mereka meliputi pelbagai aspek iaitu kompetensi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Pentadsiran dalam TVET merupakan satu aspek yang penting bertujuan untuk menilai tahap kemahiran dan kompetensi pelajar melalui hasil pembelajaran yang ditetapkan. Oleh yang demikian, terdapat satu keperluan untuk mengenal pasti hasil pembelajaran pelajar dan bentuk pendekatan pentadsiran yang sesuai khususnya dalam bidang TVET. Kajian Hashim et al. 2021 mendapati amalan pentadsiran guru dilihat tidak selari dengan tujuan pentadsiran yang dijalankan. Manakala kajian Yusof et al. Pada tahun 2022 mendapati elemen kemahiran vokasional dalam dokumen pentadsiran ataupun DSKP yang diguna pakai oleh para guru TVET dilihat tidak selari dengan pembentukan hasil pembelajaran pelajar. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk membangunkan kerangka konsep amalan pentadsiran bilik darjah PBD iaitu dengan mengenal pasti elemen utama kemahiran vokasional untuk diterapkan dalam amalan PBD khusus untuk mata pelajaran TVET. Di sini persoalan kajian terdiri daripada dua persoalan kajian utama iaitu yang pertama, apakah elemen utama kemahiran vokasional dalam pentadsiran TVET? Manakala persoalan kajian yang kedua adalah apakah kerangka konsep penerapan kemahiran vokasional dalam PBD TVET? Seterusnya, kajian ini mengguna pakai kaedah literatur bersistematik secara kuantitatif seperti mana yang telah dicadangkan oleh Shafrin et al. Pada tahun 2021. Metodologi kajian ini melibatkan penyenaraian penerbitan ataupun artikel penerbitan yang berkaitan dengan kata kunci yang telah ditetapkan oleh pengkaji sendiri iaitu yang pertama, kata kunci yang terlibat adalah apakah elemen utama kemahiran vokasional dalam pentadsiran TVET, di mana elemen utama kemahiran vokasional dalam pentadsiran TVET dibahagikan kepada dua kata kunci utama juga iaitu pendekatan pentadsiran dan pembentukan impak positif terhadap pelajar, dan yang kedua adalah pendekatan pentadsiran dan hasil pembelajaran pelajar. Seterusnya, melalui kaedah literatur bersistematik ini, strategi pencarian artikel penerbitan terdiri daripada tiga proses ataupun fasa utama. Yang pertama, fasa pengenalpastian ataupun dikenali sebagai identification. Fasa yang kedua iaitu saringan ataupun screening dan fasa yang ketiga adalah fasa kelayakan iaitu eligibility. Berikut merupakan carta alir proses kerja kajian literatur bersistematik. Di sini pengkaji telah menetapkan tiga bekalan data utama untuk mendapatkan artikel penerbitan yang terdahulu di mana bekalan data WOS, Scopus dan juga Google Scholar telah diguna pakai untuk mendapatkan artikel-artikel penerbitan yang terdahulu. Di sini bekalan data WOS, pengkaji mendapat memperolehi sebanyak 35 jumlah artikel, manakala Scopus pula sebanyak 28 dan Google Scholar pula sebanyak 15. Jumlah keseluruhan artikel penerbitan yang diperolehi daripada kaedah ini sebanyak 78 artikel dan dibawa ke fasa seterusnya iaitu fasa penyaringan.
Di sini pekaji telah menetapkan beberapa kriteria seperti sela masa, buku, artikel, prosiding, seminar, artikel literature bersistematik dan juga artikel yang berulang. Sebanyak 46 artikel telah disingkirkan dalam fasa ini, di mana sebanyak 32 artikel dibawa kepada fasa yang berikutnya, iaitu fasa kelayakan. Melalui fasa kelayakan, sebanyak 2 artikel telah disingkirkan, iaitu artikel yang berbahasa Spanish, dan sebanyak 1 artikel turut disingkirkan kerana tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji, iaitu bukan bertemakan hasil pembelajaran pelajar. Jadi, di akhirnya jumlah artikel yang diterima ataupun included untuk disintesis adalah sebanyak 29 artikel. Dapatan kajian seterusnya adalah bagi menjawab persoalan kajian yang telah dibina oleh pengkaji di peringkat awal, iaitu yang pertama, elemen utama kemahiran vokasional dalam pentaksiran TVET bagi pendekatan pentaksiran dan pembentukan impak positif terhadap pelajar. Di sini pengkaji mendapati pentaksiran berasaskan kompetensi menjadi pilihan utama dalam kalangan pengkaji-pengkaji TVET dan sesuai untuk mengukur elemen kompetensi dalam kalangan pelajar TVET, manakala pentaksiran bilik darjah didapati kurang diaplikasikan. Manakala bagi pendekatan pentaksiran dan hasil pembelajaran pelajar, di sini pengkaji mendapati hasil pembelajaran adalah berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji itu sendiri. Namun dapatan ini merumuskan elemen kompetensi kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya tidak diukur dalam pentaksiran yang dijalankan. Dapatan daripada kajian literatur bersistematik ini membentuk kelompangan dalam kajian terutamanya dalam elemen kompetensi kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua, iaitu pembentukan kerangka konsep kajian, di sini pengkaji menetapkan yang pertama, pengintegrasian elemen kemahiran vokasional dalam amalan PBD. Yang kedua, penggunaan ataupun pengadaptasian model dan teori untuk pembinaan kemahiran. Yang ketiga, pengadaptasian ataupun penggunaan model dan teori untuk amalan pentaksiran TVET. Berikut seterusnya adalah dapatan kajian untuk pembentukan kerangka konsep amalan PBD TVET. Bagi elemen amalan PBD, di sini pengkaji menetapkan komen ataupun Competence Development and Assessment in TVET yang dipelopori oleh Rona et al. 2013 dan juga model amalan PBD oleh KPM 2019 sebagai teori dan juga model untuk mendasari elemen PBD. Manakala bagi kemahiran teknikal, model ataupun teori yang mendasari pembentukan elemen kemahiran teknikal adalah model for Human Resource Development Practice oleh McLagan 1989, manakala kemahiran generik pula mengadaptasi ataupun menggunakan model kemahiran insaniah Kementerian Pengajian Tinggi 2006, dan yang terakhir adalah kemahiran kebolehsuaian kerjaya. Di sini pengkaji menetapkan model kebolehsuaian kerjaya oleh Ash'ari 2016 dan juga model kebolehsuaian kerjaya oleh Savickas dan Portfolio 2012. Berikut merupakan kerangka konsep amalan PBD mata pelajaran PTV di sekolah menengah, di mana di sini dapat kita lihat bahawa pembentukan kemahiran vokasional terdiri daripada 3 elemen utama, iaitu kemahiran teknikal, kemahiran generik bagi industri 4.0 dan juga kemahiran kebolehsuaian kerjaya, dan ketiga-tiga elemen kemahiran ini akan diterapkan dalam amalan PBD TVET. Kajian ini merupakan satu konsep amalan PBD untuk mata pelajaran TVET, bukan sahaja bertujuan untuk menilai hasil pembelajaran murid, malah hasil pembelajaran tersebut juga diterapkan sebagai elemen asas dalam pembentukan konsep amalan PBD ini. Hasil pembelajaran merupakan pembentukan elemen kemahiran, iaitu kemahiran teknikal, kemahiran generik dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya
yang boleh dikategorikan kepada 3 aspek utama iaitu pengetahuan iaitu kognitif, kemahiran iaitu psikomotor dan sikap iaitu efektif dalam kalangan pelajar. Amalan PBD mata pelajaran TVET pula terdiri daripada elemen pentaksiran yang telah dirangka untuk menerangkan konsep pentaksiran, pendekatan pentaksiran serta tahap penguasaan yang boleh menjadi panduan para guru. Ini kerana menurut kenyataan Arina Sami dan Nordin 2018, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan sehingga 2025 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Falsafah Pendidikan Malaysia menyatakan PBD adalah kunci untuk membangunkan kemahiran kognitif murid secara holistik dari segi emosi dan juga kemahiran perkembangan psikomotor. Sumbangan kajian ini adalah menerusi pembinaan kerangka konsep kerana kerangka konsep kajian ini penting kepada TVET dan ia juga menyumbang kepada objektif dalam membina model pentaksiran kemahiran vokasional sesuai untuk menilai pelajar TVET dalam aspek kognitif, psikomotor dan juga efektif. Kajian literatur bersistematik ini memberi maklumat kepada pelajar dan pihak berkepentingan untuk membina persekitaran positif yang meningkatkan kemahiran dan kecekapan pelajar dalam pembelajaran dan begitu juga dalam pentaksiran. Kajian lanjutan boleh dilaksanakan untuk melihat bagaimana pentaksiran dilaksanakan oleh guru TVET untuk membina kemahiran industri 4.0 dan kemahiran kebolehsuaian kerjaya dalam kalangan pelajar TVET kerana tiada kajian dijalankan untuk menilai dan membina kemahiran ini berdasarkan tinjauan literatur bersistematik ini. Elemen ini adalah penting kerana untuk menyerajui IR 4.0, pelajar perlu dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing serta mempunyai daya tahan menghadapi cabaran dalam dunia pekerjaan kelak. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.